A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga keinginan untuk kita dapat bersama-sama lagi. Allah Subhanahu wa taala telah berikan banyak perkara kepada kita, masya-Allah, alhamdulillah, dan kita pada hari ini dapat bersama-sama lagi selamat berpuasa dan juga seterusnya dapat mengikuti sama-sama insya-Allah selepas solat subuh pada hari ini kita dapat bersama-sama insya-Allah untuk mengikuti sedikit daripada tafsir ataupun tadabbur yang akan kita sama-sama lalui pada muka surat hari ini, iaitu muka surat 309. Hari ini kita akan melihat insya-Allah mentadabbur surah Maryam, muka surat insya-Allah surah Maryam, iaitu ayat yang ke-52 sehingga ayat yang ke-64 insya-Allah. Terima kasih kepada yang memberi feedback dan suara dan juga gambar, masya-Allah. Saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Insya-Allah hari ini kita akan tengok apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maryam insya-Allah, iaitu ayat 52 sehingga ayat 64, dan kepada semua sahabat-sahabat semua yang mempunyai kemudahan untuk membuka mushaf, insya-Allah dapat berbuat demikian. Insya-Allah moga-moga sama-sama kita akan dapat melihat dan juga apakah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perkataan-perkataan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam muka surat ini insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan mulakan dengan sedikit bacaan insya-Allah. Saya akan bacakan sedikit daripada ayat-ayat yang pertama daripada muka surat ini insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadainahu min janibit turil ayman wa qarrabnahu najiyya. Wa wahabna lahu min rahmatina akhahu Haruna nabiyya. Sadaqallahul azim. Jadi alhamdulillah, surah Maryam kita hari ini kita telah membaca sebelum daripada ini tentang kisah Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya, dan kemudian selepas daripada itu tentang Maryam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Sekarang kita masuk pula kepada cerita tentang selepas daripada kita habis tentang Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ibrahim Allah Ta'ala ceritakan dalam surah Maryam. Kita akan lihat pula pada kali ini Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam muka surat 308 sebelum daripada ni 308, iaitu ayat yang terakhir daripada muka surat 308, iaitu ayat yang ke-51. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan tentang Nabi Musa alaihissalam. Wazkur fil kitabi Musa, Allah Ta'ala sebutkan wazkur fil kitabi Musa innahu kana mukhlasan wa kana rasulan nabiyya. Allah Ta'ala sebutkan sebelum daripada ni, saya ambil satu ayat sebelum daripada ni, iaitu muka surat 308. Allah Ta'ala sebutkan, dan ingatlah ataupun sebutkanlah, sebutkanlah di dalam Alkitab, iaitu dalam Al-Quran ini, iaitu kita sebutkan, kita telah nyatakan sebelum daripada ni, Allah Ta'ala sebutkan fil kitab maknanya ialah kamu hendaklah sentiasa tengok apa yang ada dalam kitab, dalam Al-Quran. Bukannya ambil daripada merata-rata tempat dulu kan, daripada cerita-cerita mungkin tak betul tak betul. Kita hanya kita akan hanya melihat kepada apa yang dalam Al-Quran nombor satunya, dan juga dalam hadis-hadis insya-Allah yang sahih. Kemudian diterangkan oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah, iaitu kisah-kisah yang disebutkan oleh ulama-ulama tafsir yang muktabar, maka kita akan gunakan, kita akan pakai kan. Jadi tapi yang pertama sekali, yang paling tepat, yang paling betul ialah tidak ada yang lain selain daripada Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Jadi insya-Allah Allah Ta'ala sebutkan, dan ingatlah, sebutkanlah, iaitu kisah Musa. Sekarang kita pergi lihat kepada kisah Musa. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kisah Nabi Musa ni, iaitu yang pertamanya dia adalah mukhlasan. Ada dua bacaan sini, satu mukhlasan ni ayat yang sebelum daripada ni, iaitu ayat muka surat 308. Ada bacaan dengan mukhlasan, kita baca dengan mukhlasan, tapi ada yang bacaannya dengan mukhlisan. Ada beza sikit Kalau mukhlisan iaitu mukhlis, iaitu seorang yang ikhlas. Kalau mukhlasan iaitu yang dipilih, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Ta'ala sebutkan Nabi Musa ni adalah rasulan nabiyya, seorang rasul dan juga seorang nabi. Jadi ulama-ulama telah sebutkan apakah yang dimaksudkan dengan nabi, apa yang dimaksudkan dengan rasul, betapa banyak rasul, betapa banyak nabi, semua itu telah dijelaskan. Dan ulama-ulama tafsir telah sebutkan bahawa nabi-nabi ni dikatakan ada sebanyak 124,000 orang
dan kemudian rasul-rasul pula ialah sebanyak 313 orang. Itu adalah disebutkan oleh ulama-ulama kita lah kan. Jadi insya-Allah kita tengok pada hari ini, iaitu ayat pada hari ini, iaitu ayat wa nadainahu min janibit tur. Allah Subhanahu taala sebutkan tentang dan kami telah menyeru. Allah Taala sebutkan dalam surah Maryam ni sedikit saja daripada kisah Nabi Musa, tak panjang. Sebagaimana kita telah sebutkan bahawa dalam kisah dalam surah Maryam ni fokusnya lebih banyak kepada cerita tentang kekeluargaan, iaitu masalah kekeluargaan, masalah yang banyak cerita tentang tu. Bukan ertinya mana bila Allah Ta'ala sebutkan cerita kisah Nabi Musa di sini, bahawa di sini saja kisah Nabi Musa. Tidak, banyak lagi tempat-tempat lain kisah Nabi Musa yang ada dalam surah Taha, ada kisah banyak. Nanti selepas daripada ini kita baca surah Taha. Sebelum daripada ini juga dalam surah Al-Baqarah lagi dah ada tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Jadi kita tengok Allah Ta'ala sebut di sini hanyalah Allah Ta'ala kata wa nadainahu min janibit tur. Allah Ta'ala telah panggil Nabi Musa ini, iaitu di Bukit Tur, di tepian Bukit Tur. Tur ni ialah nama bukit, ada yang kata Tur Sinai lah kan, itu lah. Tapi bukit tu nama Tur. Kemudian di sebelah kanan janibit tur al-aiman. Al-aiman ni makna kanan. Ada yang kata iaitu kanan Nabi Musa tu. Nabi Musa sekarang ni pada masa tu ialah Nabi Musa daripada Madian. Nabi Musa iaitu setelah Nabi Musa berkahwin, berada di Madian sana bersama dengan Nabi Shu'aib alaihissalam, dan kemudian dia pun nak menuju ke Mesir dengan familinya, dengan isterinya dan juga dengan dikatakan anak-anaknya. Kemudian dia pergi ke Mesir. On the way pada ketika itu malam gelap gelita, jadi pada macam sangat sejuk. Kemudian dia tiba-tiba dia lihat api. Jadi dia nak pergi ke tempat api itu. Dia beritahu kepada family dia, aku nak pergi ambil api itu, ataupun nak jumpa orang mungkin dia di tempat api itu, tunjukkan jalan. Jadi pada ketika inilah Allah SWT kata wa nadainahu min janibit tur al-aiman. Sebelah kanan Nabi Musa dikatakan, kanan Nabi Musa pergi kanan. Jadi ada yang kata maksud kanan sinilah kanan, iaitu segala yang baik itu kanan. Itu pendapat-pendapat lah dalam ahli tafsir. Kemudian dia kata wa qarrabnahu najiya. Allah Ta'ala sebut situ wa qarrabnahu, kami dekatinya najiya. Najiya ni berbisik maknanya bercakap. Allah Subhanahu Ta'ala bercakap dengan Nabi Musa. Ini keistimewaan Nabi Musa lah yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, tak beri kepada Nabi-Nabi yang lain, iaitu wa kallamallahu Musa taklima. Allah Ta'ala telah bercakap dengan Nabi Musa. Itu keistimewaan Nabi Musa. Jadi disebutkan sini, ada setengah kata wa qarrabnahu sini ialah maksudnya ialah kami tinggikan dia, dekatkan semua itu bukan dekat dari segi jarak, tetapi dekat sini ialah kami taqarrub je tu, melalui cara najiyah, taqarrub kepada Nabi Musa tu. Allah Ta'ala mana jadi Nabi Musa bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, iaitu melalui cara najiyah. Wallahu a'lam bissawab. Itu adalah pelbagai tafsiran, tapi kita faham sini bahawa Allah Ta'ala beri kelebihan kepada Nabi Musa sebagaimana disebutkan di dalam tafsir-tafsir yang lain. Kemudian wa wahabna lahu min rahmatina, dan kemudian Allah Ta'ala sebut dan kemudian kami telah berikan, wa wahabna lahu, kami hebahkan, hebah ni pemberian untuk kepada Nabi Musa ni, min rahmatina, daripada rahmat kami, akhahu Harun nabiyya, kami jadikan Harun sebagai seorang nabi. Jadi Harun ni adalah dikatakan abang 3 tahun sebelum daripada Nabi Musa, maknanya dia lebih tua sikit daripada Nabi Musa, bukannya adik, dia abang. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan diberikan kepada Nabi Musa ni Harun untuk menjadi nabi. Kenapa? Kalau kita tengok dalam surah Taha nanti ayat 29, surah Taha ayat 29, kita akan tengok Nabi Musa ni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya jadikan Nabi Harun ini jadi nabi juga, jadi penolong dia. Harun akhi, dia kata kan, Harun tu saudara dia, supaya dia jadi nabi. Jadi Allah Ta'ala perkenankan dia, dan Allah Ta'ala jadikan Nabi Harun tu juga seorang nabi, untuk menjadi penolong kepada Nabi Musa, kerana adalah keistimewaan yang ada pada Nabi Harun yang tak ada pada Nabi Musa kan. Jadi Nabi Musa ni sebutkan seorang yang agak tegas, agak keras dan sebagainya, tapi Nabi Musa ni seorang yang lembut. Jadi dia balance di antara kedua tu. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala sebutkan, habis itu saja, tamat cerita pasal Nabi Musa di sini. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan lagi wazkur fil kitabi Ismail. Sekarang cerita tentang Nabi Ismail, dan sebutkanlah di dalam Al-Quran ini, iaitu tentang Nabi Ismail. Nabi Ismail ni Allah Ta'ala sebut sini. Nabi Ismail tak banyak dalam Quran disebutkan kan. Di antaranya ialah ayat inilah kan. Tak banyak. Di antara cerita Nabi yang tak banyak ialah Nabi Ismail. Allah Ta'ala sebut sini ialah Nabi Ismail ni innahu kana sadiqal wa'di. Nombor satunya dia ni sadiqal wa'di. Allah Ta'ala puji dia. Dia tu memenuhi janji. Sadiqah ni benar, al-wa'di tu janji. Maknanya kalau dia berjanji, dia sebutkan bahawa pernah sekali tu dia berjanji dengan seseorang tu, dan dia pergi ke tempat tu untuk tunggu orang tu, tempat dia berjanji tu, dan orang tu terlupa. Sehingga ada riwayat kata satu esok datang
Orang tu jumpa, kau ada di sini. Dia kata, bukankah kita berjanji di sini kemarin kan? Ada yang kata selepas 3 hari dia masih lagi menunggu di situ. Itu shadiqul wa'di, sangat-sangat memenuhi janji. Ada yang kata sini maksud shadiqul wa'di sini adalah maksudnya ialah shadiqul wa'di ni maksudnya ialah iaitu janji dia dengan ayah dia untuk disembelih tu. Sebab al-wa'di sini ada alif lam, jadi janji tertentu kan. Janji mana? Iaitu janji dia dengan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk disembelih. Jadi dia tak lari. Jadi dia kata insya-Allah aku akan tunaikan janji aku. Tak adalah lepas tu dia lari sebab aku nak kena sembelih kan. Jadi tak kan. Dia sangat-sangatlah menunaikan janji dia. Kemudian kana rasulan wa kana rasulan nabiyya, dan Allah Taala kata dia ni adalah seorang rasul dan seorang nabi. Maknanya lengkap dia ni kan. Ini di antaralah di sini ulama-ulama mengambil kita kata faedah daripada sini ialah bahawa kalau Nabi Nabi Ishaq tidak disebutkan dia ni rasul, disebut nabi saja, tapi Nabi Ismail disebutkan rasulan nabiyya. Jadi nak menunjukkan kehebatan Nabi Ismail lebih hebat lagi sebenarnya daripada Nabi Yaqub, iaitu adiknya. Jadi seterusnya Allah SWT sebut wazkur fil kitab. Selepas tu minta maaf sebelum tu ayat 55 ayat 55 kita tengok Allah SWT puji Nabi Ismail lagi. Dia kata apa? Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah. Dia menyuruh ahlinya. Ahli sini ada dua terjemahan dia tu ada yang kata ahli di sini maksudnya ialah keluarganya. Maknanya dia tidak melupai keluarga dia. Walaupun dia ni kalau ikutnya seorang yang besar, seorang ketua kepada masyarakat tu lah kan di tempat di Mekah tu, tetapi dia tetap menjaga family dia. Menyuruh family-nya dengan bis solati, dengan sembahyang dan juga az-zakah. Ada yang kata maksud zakat sini lah zakat betul-betul zakat lah, iaitu zakat mengeluarkan harta dan sebagainya. Ada yang kata zakat sini lah membersihkan diri maksudnya. Jadi ada dua pendapat sini. Ada di sini sikit ulama-ulama tafsir menyebutkan, dia kata Allah Ta'ala memuji Nabi Ismail ni, iaitu dia ni menyuruh ahlinya dengan solat dan juga dengan az-zakah. Dia sebutkan perkataan ni menyuruh maksudnya, iaitu yang ditaklifkan kepada seorang ayah ni ialah menyuruh. Bukan yang memastikan jadi tak jadi. Sebab kadang-kadang ada anak tak jadi kan. Ada anak, sebagaimana contohnya anak Nabi Nuh alaihissalam. Ada seorang anak Nabi Nuh kan, dia tak mau ikut, dia tak nak beriman kan, tetap juga tak nak naik kapal Nabi Nuh tu kan, lalu mati dalam air tu kan, dalam banjir. Jadi nak menunjukkan sini bahawa ada anak-anak sendiri yang tak ikut ayah, walaupun ayahnya seorang Nabi. Jadi di sini ialah kesalahannya di mana? Kesalahan ialah bukan satu kesalahan kalau seorang anak tak mengikut ayah dia, tapi satu kesalahan kalau seorang ayah tidak menyuruh anaknya. Menyuruh tu, jadi tugasnya adalah menyuruh, ya'muru di sini kan, menyuruh ahlinya, memerintahkan ahlinya untuk bersolah dan juga untuk zakat. Begitulah juga dengan perkara-perkara yang lain, ketaatan yang lain, sebagai contoh tutup aurat dan sebagainya. Jadi tanggungjawab seorang ayah tu menyuruh anaknya, memastikan anak dia tutup aurat. Tapi kalau di luar pengetahuan dia, kalau dia tak tahu kan, itu tak jadi juga. Itu adalah terlepas tanggungjawab tu seorang ayah tu. Seterusnya ialah dia kata sini bahawa Nabi Ismail ni ya'muru ahlahu bis salati waz zakat wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan dia adalah di sisi Allah mardiyya. Mardiyya maknanya diradai, seorang yang diradai. Asalnya marduun jadi mardiyya. Ada perubahan sikit lah dalam bahasa Arab kan. InsyaAllah kita tengok ayat 56. InsyaAllah ayat 56 Allah SWT kata seterusnya yang lain pula, wazkur Idris pula, wazkur fil kitab Idris. Jadi dan sebutkanlah juga tentang Nabi Idris. Jadi Nabi Idris ni adalah seorang rasul yang jarang juga disebut dalam Al-Quran, tetapi disebutkan di sini perkataan Idris ini dikatakan asalnya darosa tu belajar. Ada yang kata dia lah orang belajar sekali matematik, dia orang mula-mula sekali diajarkan macam-macam perkara lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nama dia Idris. Innahu, Allah Ta'ala kata kana siddiqan nabiyya, dia adalah seorang yang siddiq, seorang yang nabiyya, dia seorang nabi. Dan juga Siddiq ni ialah maha benar lah, sungguh-sungguh benar kan. Macam Abu Bakar Siddiq lah, seperti kita dah sebutkan sebelum daripada ni. Kemudian wa rafa'nahu, ayat 57 Allah Ta'ala kata wa rafa'nahu, dan kami angkat dia makanan aliyah, tempat yang tinggi. Di sinilah ada sedikit perbezaan ulama, apakah maksud Nabi Idris ni diangkat tempat yang tinggi. Ada yang kata diangkat di sini maksudnya ialah diangkatkan kedudukannya.
Diangkatkan kedudukan, keistimewaan dia di tempat yang tinggi. Tempat yang tinggi itu maksud kedudukan yang tinggi. Itu satu pendapat lah. Ada pendapat lain, ulama kata dia tu diangkat betul-betul, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke syurga, ke langit, dan kemudian dia tak nak balik lah kan. Kemudian dia dimatikan, kemudian dia hidup terus dalam syurga. Itu pendapat-pendapat di kalangan ulama dalam menafsirkan ayat ni, wa rafa'nahu makanan aliyah. Jadi Nabi SAW semasa Isra' Mi'raj, Nabi berjumpa dengan Nabi Idris ni. Ada yang kata di langit yang keempat, ada yang kata langit yang keenam, ada yang kata langit yang ketujuh. Wallahu a'lam bissawab. Tapi dia dimasukkan ke dalam syurga tu. Seterusnya ialah Allah SWT kata, innahu kana siddiqan nabiyya, dia seorang siddiq, wa rafa'nahu makanan aliyya, dan kemudian diangkatkan dia. Kemudian ulaika, last sekali ialah Allah Ta'ala sebut dalam ayat 57 58 56 Allah Ta'ala kata ulaika, mereka semua tu lah. Jadi makna sebahagian daripada ni Allah Ta'ala sebutkan di sini. Jadi Allah Ta'ala kata ulaika, mereka itulah allazina an'amallahu alaihim minan nabiyyin, daripada nabi-nabi. Maknanya Allah Ta'ala sebut tu lah nabi-nabi. Jadi banyak lagi nabi-nabi yang lain, tapi Allah Ta'ala sebut sebagai contoh di sini ialah, iaitu mereka itu ialah orang-orang yang telah diberi nikmat. Maknanya siapakah yang diberi nikmat? Yang diberi nikmat ialah orang-orang bila mendapat hidayah, dapat kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya an'amallah ni sebagaimana kita baca dalam surah Al-Fatihah kan, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Siapa orang beri nikmat ni? Iaitu minan nabiyyin was-solihin was-siddiqin wasyuhada. Itu semua yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran juga. Jadi Allah SWT sebutnya di sini, mereka itulah orang-orang yang diberi nikmat ke atas mereka, minan nabiyyin, mereka itulah daripada nabi-nabi, daripada keturunan min zurriyyati Adam, daripada keturunan Adam. Kemudian wa mimman hamalna ma'anuh, dan kemudian orang-orang yang kami bawa tanggungkan, yang berada di dalam kapal bersama dengan Nabi Nuh tu, ma'anuh. Sebab selepas daripada itu, selepas daripada Nabi Adam, selepas daripada itu semua ulama katakan semua mati. Yang tinggal ialah orang yang berada dalam kapal Nabi Nuh saja. Jadi kemudian mereka inilah kemudian mendarat, yang dikatakan di atas bukit Ararat, Al-Judi tu, di atas bukit Judi. Kemudian mereka ini daripada sini keluar keturunan selepas ni, yang kita semua sekarang ni adalah keturunan daripada yang berada dalam kapal Nabi Nuh tu. Jadi kemudian Allah Ta'ala sebut sini wa mimman hamalna, daripada orang-orang ni, nabi-nabi, orang yang diberi nikmat daripada orang yang berada dalam kapal Nabi Nuh tu, wa min zurriyyati Ibrahim, dan kemudian selepas daripada tu daripada zuriat Nabi Ibrahim. Sebab zuriat Nabi Ibrahim ini ialah di antara rasul yang ramai. Allah Ta'ala lahirkan rasul-rasul yang sangat ramai daripada keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala sebut sini wa Israel, daripada keturunan Nabi Ibrahim, dan kemudian wa Israel, daripada keturunan Israel. Israel di sini maksudnya ialah Nabi iaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Itu maksud Israel. Jadi bila kata Bani Israel ialah anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam. Itu Nabi Yusuf dan juga lain-lain tu, yang 12 orang tu. Jadi Allah SWT daripada zuriat mereka ni, Allah Ta'ala jadikan rasul-rasul yang sangat ramai. Daripada zuriat Nabi Ibrahim, daripada zuriat ni kan. Jadi Allah Ta'ala jadi dikatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, dia kata sesungguhnya Bani Israel itu semuanya yasusuhum al-anbiya, mereka itu dipimpin oleh para nabi-nabi. Jadi maknanya sebab itulah nabi-nabi yang paling ramai sekali lah daripada keturunan Nabi Yaqub alaihissalam. Nabi Yusufnya, Nabi dan seterusnya, begitulah seterusnya kan, sampailah kepada Nabi Musa, sampailah kepada Nabi Harun, kemudian sampailah kepada Yusha' bin Nun, itu seorang nabi walaupun bukan seorang rasul, dan seterusnya semua nabi-nabi, sampailah kepada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan kemudian seterusnya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian tamat dengan Nabi Isa, kemudian datanglah Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka semua tu adalah Allah Ta'ala kata wa mimman hadaina wajtabaina, daripada orang yang telah kami berikan, beri petunjuk kepada mereka, kemudian wajtabaina, dan kami pilih. Ijtaba tu maknanya ikhtar, maknanya ikhtarna, kami pilih mereka. Jadi maknanya hidayah ini pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ingatkan bahawa Allah Taala ni dia boleh beri hidayah kepada siapa sahaja yang dia nak. Allah Taala boleh pilih daripada kalangan mana-mana ni, Allah Taala nak jadikan mereka ni sebagai rasul. Jadi begitulah makna kita, apabila Allah Taala pilih kita, cepat-cepatlah kan kita jangan tinggalkan, pegang kuat-kuat pilihan Allah Subhanahu Wa Taala tu. Jangan nak melepaskan, jangan rasa sebab
bila Allah Ta'ala pilih kita kan untuk mendapat hidayah ni kan, untuk rasa ingin untuk berbuat baik kan, untuk menjadi orang-orang yang soleh, untuk orang jadi orang yang bersama-sama di dalam bekerja untuk Islam dan sebagainya, sepatutnya kita ni jangan lepaskan benda tu, jangan main-main dengan benda tu kan. Kemudian iza tutla alaihim, Allah Ta'ala kata, dan apabila Allah Ta'ala sebutkan sifat-sifat mereka lagi ni, di antara sifat mereka ialah iza tutla alaihim, apabila dibacakan kepada mereka ni, di antara sifat-sifat mereka nabi-nabi semua ni kan, iaitu ayatul rahman, apabila dibacakan kepada mereka ayatul rahman, maka kharru sujadan wa bukiya. Allah Ta'ala sebut mereka ini akan segera, apabila dibacakan ayat Quran, mereka segeralah, mereka ini akan kharru maknanya tunduk, maknanya tunduk, sujadan, sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujadan ni jamak kepada perkataan sajid. Sajidun seorang yang sujud. Kemudian sujadan ni orang yang sujud ramai, tapi dia ni di atas, dia panggil di atas apa ni, sirah mubalaghah, iaitu mubalaghah artinya bersangat-sangat, sangat-sangatlah mereka ni sujud. Dan kemudian wabukiya, dan iaitu bakin tu maknanya menangis maknanya. Dan mereka ni banyak menangis, bukan sekali menangis saja tak, bila sujud mereka ni. Jadi ulama-ulama tafsir kata maksudnya sujud inilah dengan badan, sujud tu dengan badan, maknanya dengan fizikal lah kita katakan. Dan bukiya tu menunjukkan kepada perasaan dalaman. Jadi maknanya mereka tu bukan sujud badan saja, tetapi hati tidak. Tapi maknanya dengan hati dan dengan emosi dan segala-galanya sekali, dalam dan luar, maknanya zahir dan batin. Mereka ni sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maknanya sujadan wa bukiya, dan bukan sekali saja tapi berkali-kali. Ayat ini adalah ayat sujud ayat sujud. Kalau kita baca dalam keadaan biasa, insya-Allah disunatkan kita ni sujud dipanggil sujud sajadah sujud sajadah. Okey, jadi seterusnya ialah kita baca selepas itu ayat 59 ayat 59, iaitu Allah Ta'ala pun sebut fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah. Tapi selepas daripada tu, fa khalafa makna selepas nabi-nabi tu, datanglah selepas daripada tu. Datang, khalafa ni makna belakang. Datanglah selepas daripada mereka tu, min ba'dihim, selepas daripada mereka, khalfun, satu orang, kumpulan orang-orang yang kita katakan khalfun. Dalam bahasa Arab ni ada kadang-kadang dia gunakan khalafun, ada gunakan khalfun. Kalau khalfun maknanya yang mewarisi yang tapi jahat, khalfun dengan matikan lam tu. Tapi khalafun itu maknanya baik. Itu kan, maknanya yang mewarisi tapi jadi baik, dia mewarisi jadi baik, jadi khalafun. Daripada perkataan khalafa ni lahirlah perkataan khalifah, khalifah Rasulullah kan, khalifah itu maknanya khalifah tu orang yang datang kemudian, pengganti maknanya. Jadi kalau kita kata tadi khalfun ada beza dengan khalafun itu keindahan dalam Al-Quran lah. Yang insya-Allah kan, kalau nak tengok detail lagi banyak lah kita sebutkan kadang-kadang tu perkara-perkara ni dalam sesi pukul 10 malam setiap hari Ramadan hingga 20 hari bulan ni. InsyaAllah kita ada sesi yang indah Ramadan setiap malam pukul 10 malam di YouTube, bukan yang di Facebook Jadi Allah Ta'ala sebut ni khalfun, datanglah selepas daripada tu orang-orang yang datang kemudian tu daripada mereka ni, adaa'us salah min ba'dihim maknanya selepas daripada mereka tu kumpulan orang yang melupakan sembahyang. Adaa'u tu maknanya ialah mensia-siakan. Ulama-ulama banyak menyebutkan apa maksud mensia-siakan sini. Ada yang kata maksudnya ialah tidak menjaga sembahyang, kadang-kadang sembahyang, kadang-kadang tidak. Ada yang kata, setengah ulama kata maksudnya tidak menunaikan sembahyang pada waktunya. Ada yang kata maksudnya tidak menunaikan sembahyang secara berjemaah. Itu maknanya, jadi kita boleh guna semua kan, pandangan ulama tu. Tapi yang pentingnya ialah satu benda, sembahyang ni ialah sembahyang satu benda yang utama sebagai seorang Muslim. Jadi kalau melalaikan sembahyang, buat donor sembahyang, buat lebih kurang sembahyang, tu kita takut masuk ni. Jadi mana datanglah selepas daripada tu. Allah Ta'ala kata khalfun adaa'us salah wattaba'u syahwat. Sifat lagi mereka dah kan melalaikan sembahyang, buat dah tak ada sembahyang ni, buat lebih kurang sembahyang ni, buat tak penting sangat sembahyang ni. Kemudian mereka ni wattaba'u syahwat, dah ikut syahwat, maknanya ikut nafsu, buat maksiat dan sebagainya. Fasawfa yalqauna ghayya. Allah Ta'ala kata mereka ini saufa yalqauna ghayya, dia akan yalqauna, dicampakkan ataupun berada ataupun dalam pada ghayya. Ada kata ghayya ni maksudnya ialah iaitu satu lembah dalam neraka. Wal-iyazubillah lah kita kan. Jadi satu pandangan kata ghayya ni maksud sesat dia. Jadi maknanya ada yang kata satu lembah dalam neraka, mereka akan dicampakkan ke situ. Wal-iyazubillah. Ada yang kata lagi dia berada dalam neraka sesat. Kemudian Allah Ta'ala sebut selepas daripada tu, maknanya tidaklah maknanya begitu kan, tetapi Allah Ta'ala kata illa man taba,
Tapi Allah Ta'ala ni boleh terima taubat kan. Jadi orang tu dia nak U-turn balik lah, kita kata kan, nak U-turn balik kan, dia tak tengok buat tersalah, okey, dia nak patah balik. Jadi Allah Ta'ala beri peluang kepada kita semua. Kalau kita termasuk dalam orang yang sebelum daripada ni akhalfun adha'us solah wattaba'u syahwat ni, Allah Ta'ala kata boleh kita patah balik semula, illa man taba. Kalau tak, kita akan masuk dalam ghayya. Jadi Allah Ta'ala kata illa man taba, kecuali orang yang bertaubat dan kemudian tu wa amila solehan. Tapi bukan bertaubat saja, tapi mesti beramal soleh. Maknanya dituruti dengan amalan lah, maksudnya kan, membaiki dirinya. Faulaika, Allah Ta'ala kata orang yang macam tu, orang yang bertaubat itu, yadkhulunal jannata, dia akan dapat masuk syurga insya-Allah, iaitu wala yuzlamuna syai'a, dan Allah Ta'ala tak akan menzalimi dia walaupun sedikit. Maksudnya la yunqasuna, Allah Ta'ala tak kurangkan amalan dia walaupun sedikit. Jadi kalau kita bertaubat, Allah Ta'ala hapuskan dosa kita kan semua sekali kan, Masya Allah kan. Tapi bertaubat dengan taubat yang betul-betul lah, taubat nasuha, dan kemudian buat amal soleh. Jadi mereka ni Allah Ta'ala kata tak akan masuk dalam neraka tadi, ghayya tadi tu. Kemudian jannatu adnin allati wa'ada ar-rahman ibadahu, Allah Ta'ala kata iaitu syurga jannah adnin, syurga adnin yang mana dijanjikan oleh Tuhan kepada hamba-hambanya, ibadahu bil ghaibi. Bil ghaibi sini maksudnya ialah Allah Ta'ala sebutkan bil ghaibi ni, maksudnya sini ada dua pendapat. Ada yang kata bil ghaibi ni maksudnya ialah satu benda-benda dalam syurga ni tak pernah kita nampak. Itu maksud yang pertama kan, maknanya satu benda yang tak pernah, ialah kita jumpa dalam dunia semua tak ada kan, sama sepertinya mala ainun ra'at wala uzunun sami'at, tak pernah dengar oleh telinga, tak pernah nampak oleh mata kan, wala khatar ala qalbi bashar, tak pernah terlintas dalam hati manusia. Sebab tu dia kata bil ghaib. Ada yang kata satu lagi pendapat, mana bil ghaib sini ialah mereka beriman, hamba-hambanya yang beriman, ibadahu bil ghaib, iaitu yang beriman dengan walaupun tak nampak syurga, tak nampak neraka, tapi dia beriman. Itu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka, kerana mereka ni beriman dengan satu walaupun benda tu tak nampak. Innahu kana wa'duhu ma'tiya, janji Allah itu, Allah Ta'ala kata janji dia adalah ma'tiya. Ma'tiya artinya ialah iaitu pasti datang, daripada ata maknanya datang, ma'tiya maknanya satu benda yang pasti datang. Jadi janji Allah tu bukan janji yang main-main yang ditipu kan. Seterusnya ialah ayat yang kita tengok, ayat yang ke-61 62, la yasma'una fiha lagwan illa salama. Dalam syurga dia tak akan dengar satu-satu benda yang lara, satu benda yang tak ada faedah. Semua benda tu dalam tu ialah illa salama, semua tu yang indah-indah semua, yang cantik semua, yang salam semua kan. Walahum rizquhum fiha, Allah Ta'ala berikan kepada mereka ni dalam syurga tu, fiha iaitu fi syurga tu, fi syurga tu Allah Ta'ala kata rizquhum walahum fiha, fi syurga ni syurga bukratan wa asyiyah, pagi dan juga petang. Maksud pagi dan juga petang ni bukan pagi sekali petang sekali tak, tapi bila sebut dalam bahasa Arab pagi dan petang maksudnya ialah setiap masa. Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka rezeki, makna makanan apa yang mereka nak saja kan, setiap masa. Bukratan wa asyiyah. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya, itulah dia syurga yang Allah Ta'ala kata yang dinuris. Nuris maknanya diwariskan ni bukan maknanya diberikan. Kalau diberikan sekejap, itu lain. Sekejap nak beri sekejap, tapi lepas tu ambil balik, tak. Dia nuris maknanya diberikan selama-lamanya, maksud dia diberikan. Nurisu min ibadina, tapi tak semua orang dapat min ibadina, hanya sebahagian daripada hamba kami yang akan dapat benda tu, dapat syurga tadi tu. Maka taqiyah, iaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqiyah tu maksudnya ialah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian seterusnya ayat yang terakhir, ayat 64, Allah SWT cerita wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Sekarang ni kata-kata ini adalah kata-kata malaikat. Kata-kata ayat 64 ni ialah kata-kata malaikat. Malaikat berkata kami tidak turunkan illa bi amri rabbik. Maknanya malaikat ni sendiri mengakui, Allah Ta'ala sebut malaikat ni dia turun bawa wahyu kepada Nabi Muhammad ke, dia bawa ni, dia buat ni, semua tu tak ada lain melainkan suruhan Allah. Nak ceritanya malaikat ialah makhluk yang Allah Ta'ala jadikan memang bekerja sepenuhnya untuk buat apa yang disuruh. Dia tak akan langgar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tak macam manusia lah kan. Jadi disebut sini wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, dan kami tidak turunkan apa-apa, kami tak buat apa-apa melainkan dengan amri rabbik, dengan suruhan Tuhan kami, Tuhan kamu, Tuhan kamu. Lahu ma baina aidina wa ma khalfana wa ma baina zalik, maknanya milik dia semua. Lahu tu maknanya semua milik Allah Ta'ala. Maknanya lahu tu, lahu ni satu perkataan. Lahu tu ialah semuanya milik Allah.
apa ma baina aidina, di depan kami, di belakang kami, wa ma khalfana, wa ma baina zalik, dan juga di antara depan dan juga belakang. Maknanya semua benda, maksud dia semua benda ni adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi Subhanahu wa ta'ala, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Tuhan tak pernah lupa. Tuhan tak pernah lupa. Nasiya tu lupa, wa ma kana rabbuka nasiya, makna nak cerita malaikat beritahu Tuhan kau tak lupa. Cuma habis tu kenapa Tuhan memerlukan kepada malaikat tu kan? Allah Ta'ala nak tunjukkan kekuasaan dia. Allah Ta'ala nak buat semua benda tu sendiri boleh kan, tapi Allah Ta'ala gunakan malaikat-malaikat ni kan. Dan malaikat ni pula, dengan ramainya malaikat tu, tak adalah bukan lupa kan. Kalau kita kan dengan, kalau seorang orang besar lah kata kan, kalau dia ada ramai sangat orang bawah dia, kadang-kadang dia lupa juga, orang ni terlupa buat kerja. Tak, Allah Ta'ala tak lupa. Jadi itulah di antara pengajaran yang kita boleh dapat pada hari ini, muka surat 309. Jadi insyaAllah jangan lupa insyaAllah bersama-sama lagi kita dalam sesi akan datang, muka surat 310 insyaAllah, untuk kita bertadabbur sama-sama, insyaAllah melihat, memahami sama-sama sedikit apa yang ada di dalam setiap muka surat daripada Al-Quran pada setiap hari satu muka surat insyaAllah. Jadi jangan lupa insyaAllah pukul 6.30 pagi insyaAllah. Akhir jangan lupa untuk share dengan kawan-kawan kita semua lah insyaAllah, dengan sahabat-sahabat semua. Di link mudah saja sekarang pada hari ini kan, hanya hantar link je dalam Facebook, dalam grup, dalam WhatsApp, dalam apa benda kan, dalam Telegram kan, semua boleh dihantar saja kan, tekan saja kan, tak kena bayar apa-apa, tapi tiba-tiba kita dapat pahala insyaAllah. Kalau orang, mungkin ada orang yang lebih, orang yang tak dengar bersama dengan kita pada kali ini, tapi dia dengar, dia melihat kemudian, tapi kemungkinan dia lebih faham daripada kita. Wallahu a'lam bishawab. Rubba, Nabi SAW kata, rubba muballar afqah min muballigh. Kemungkinan orang yang disampaikan itu lebih faham daripada apa yang difahami oleh orang yang menyampaikan. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.